Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Untuk murid tahun 5 biru, jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada topik yang baru, iaitu pelajaran yang kita belum masuk, kehidupan hanya pinjaman, iaitu menceritakan tentang adab-adab sewaktu kita berada di perkuburan. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, akan melalui kematian. Jadi tak kiralah siapa pun kita, orang kaya ke, orang miskin ke, orang budak kecil ke, dewasa ke, dah tua ke, maka semuanya akan menemui kematian. Bahkan orang yang paling baik yang kita tahu siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia pun dia juga, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merasai mati. Maka kita ni lagilah akan merasai mati tersebut. Kematian ni pasti akan datang kepada kita. Jadinya antara benda yang kita boleh nak ceritakan pada hari ini ialah berkenaan dengan adab menziarahi kubur. Maka yang pertama, sewaktu menziarahi kubur, perlulah kita memakai pakaian yang sopan dan juga menutup aurat. Yang ni sebenarnya tak perlu ke kubur pun. Ke mana-mana sahaja kita pergi, baik pergi shopping mall ke, baik pergi bersukan ke, pergi jogging ke, main badminton ke, apa-apa yang kita lakukan mestilah dengan memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Ini tak kira tempat sebenarnya. Bukanlah bila kita pergi kubur baru kita pakai tudung, tempat lain kita tak pakai tudung, itu salah juga. Maka memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat ni adalah di mana-mana. Yang kita boleh untuk tak tutup aurat dengan sempurna, contohnya perempuan tak pakai tudung, hanyalah waktu di rumah yang mana tidak ada lelaki yang ajnabi, lelaki yang boleh dikahwini. Yang kedua, antara adab sewaktu kita menziarahi kubur adalah mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Nabi kata Assalamualaikum. Bila dah pergi dekat kubur tu, kita boleh ucap salam, Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lalahiqun, as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Ni ada lain sikit ni, tak tahulah, tak check. Tapi dekat sini, yang patutnya kat sini wa inna, dan ni tak ada wal muslimin, setakat yang saya tahulah. Jadi maksud dia apa? Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin. Salam sejahtera ke atas kalian, wahai penghuni kampung ataupun penghuni orang-orang yang beriman, negeri orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya kami insya-Allah akan menyusul. Aku memohon kepada Allah untuk kami, untuk diri sendiri dan juga untuk kalian, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara benda yang boleh kita buat. Bila kita pergi kubur, kita ucap salam, Assalamualaikum, kepada penghuni kubur. Dan boleh amalkan dan boleh hafal doa ni. Baik ni, bagus doa ni untuk diamalkan. Dan supaya kita sedar bila kita ke kubur tu, sebenarnya kita nak pergi kepada, kita menziarahi apa? Ahlad diyari minal mu'minin, iaitu penghuni negeri orang-orang yang beriman. Kubur-kubur orang beriman, maka pastilah ada orang beriman kat situ. Sebab tu kadang-kadang masalah kita ialah apabila kita pergi ke kubur tapi kita takut hantu, kita risaukan nanti ada keluar pocong lah, keluar pontianak dan sebagainya. Sedangkan tempat itu adalah tanah perkuburan orang-orang yang beriman. Mesti ada orang beriman kat situ kan. Kenapa jadi tempat hantu pula? Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pergi ke kubur pada waktu malam, tengah malam Nabi pergi kubur.
Jadi boleh buat waktu-waktu malam pergi kubur dan mendoakan ahli kubur, orang-orang dalam kubur, dan juga kita minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita. Jadi pergi kubur ni bukannya untuk takut hantu, tapi pergi ke kubur, pergi ke tanah perkuburan ni untuk menginsafkan diri supaya kita makin takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat mati, kita tahu yang kita ni akan mati satu hari nanti, dan kita akan sama macam orang-orang yang berada di dalam tanah perkuburan tersebut. Kita pun akan duduk di situ satu ketika nanti. Jadi sebab tu bagus pergi ke tanah perkuburan. Bukan pergi tanah kuburan untuk cari hantu dan sebagainya. Bukan. Dia tak perlu takut untuk pergi ke tanah perkuburan. Yang seterusnya, duduk dengan tenang dan sopan. Sebenarnya di tanah perkuburan ni tak berapa elok duduk sebenarnya. Jadi saya kurang setujulah dengan benda ni. Sebenarnya tak perlu duduk lah. Sebab takut termasuk dalam apa yang Nabi sebut ni. Jadi nak duduk tu kena pastikan tempat duduk yang boleh lah nak duduk di tanah kuburan, tapi pastikan duduk di tempat yang betul-betul sesuai. Iaitu sebab takut macam ni. Nabi SAW ada sebut, an Jabir, qala naha Rasulullah SAW an yujassasal qabru wa an yuqa'da alaihi wa an yubna alaihi. Ada riwayat Muslim, Rasulullah SAW melarang untuk menyimen kubur tu, buat bangunan dekat atas kubur, wa an yuqa'da alaihi, dan juga melarang untuk duduk di atas kubur, dan juga membuat bangunan di atas kubur. Jadi sekarang ni antara benda yang banyak orang buat, iaitu mereka simenkan kubur tu, mereka letakkan tempat yang tinggi. Sebenarnya tak boleh tinggikan kubur tu, simen-simen ke apa semua, tak boleh. Ada larangan Nabi SAW. Dan kemudian tak boleh duduk kat kubur. Kadang-kadang apabila pergi ke tanah perkuburan, maka ada yang pergi duduk dekat tepi-tepi kubur tu. Ni ada macam area dekat tempat kepuk dia tu, ada bahagian yang, sekejap saya tunjuk. Contoh, kalau ada jumpa lah. Lambat pula. Kadang-kadang dia duduk dekat apa namanya tu, contohnya ni kan, kubur ni, dia duduk dekat tepi-tepi sini ni. Ni antara benda yang tak boleh sebenarnya, sebab kita duduk di atas kubur. Jadi jangan duduk di atas kubur ni. Jangan duduk kat atas tepi-tepi ni. Haram. Dan larangan Nabi SAW bila duduk dekat atas kubur tu, Nabi kata apa? La ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairul lahu min ayyajlisa ala qabr. Seseorang yang duduk di atas bara api kemudian sampai terbakar dia punya baju dia, sampailah kena ke kulit dia, terbakar tu daripada baju dia sampai tembus kena ke kulit dia, maka tu lebih baik untuk dia berbanding daripada dia duduk di atas kubur. Maksudnya larangan Nabi ni keras lah. Nabi kata jangan duduk atas kubur. Jadi kadang-kadang ada setengah orang yang terlupa, bila dia pergi ke kubur ni, dia pergi duduk kat tepi-tepi sini ni. Jadi jangan nak pergi ke tanah perkuburan dan duduk kat tepi-tepi macam ni. Okay. Dan kemudian ingat untuk mendoakan si mati. Orang yang telah mati tu kita doakan dia. Okay. Apa dia larangan menziarahi kubur? Yang pertama, tidak boleh meratap kepada si mati. Macam manalah
apa-apa ratapan apabila adanya kematian ataupun kita sedih kan. Kita melawat keluarga, ahli keluarga kita, kubur ahli keluarga, maka kita sedih, maka kita nangis-nangis, kita menangis tu boleh. Yang tak bolehnya adalah menjerit-jerit, kita meratap lah. Kenapa engkau tinggalkan aku, apa semua kan. Kita sebut macam tak berpuas hatilah dengan apa yang berlaku. Sedangkan kita orang Islam ni kena ada dua perkara. Nombor satu, paling bagus adalah kita redha. Dan kalau tak dapat redha, paling tidak sekurang-kurangnya kita kena ada sabar. Sabar atas apa yang telah berlaku pada diri kita. Yang kedua ni ada tulis ni, duduk ataupun melangkah kubur. Ni pun tak boleh. Dah diterangkan tadi, jangan duduk di atas kubur, jangan melangkah atas kubur, jangan pijaklah kubur tu. Hati-hati. Dan kemudian jangan merosak dan mengotori perkuburan. Jangan buat benda ni. Rosakkan tanah perkuburan, kotorkan tanah perkuburan, pergi buang sampah kat situ. Dan melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat di perkuburan. Apa dia contohnya? Contohnya tadi itulah. Meminta kepada orang yang telah mati. Doa-doa pergi minta kat situ pula. Cakap, jumpa dengan kubur tu, kita kata, tolong bagi aku nombor ekor lah. Minta sesuatu dengan kubur lah, sembuhkan penyakit aku. Itu tak boleh. Permintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta pada orang yang telah mati. Okay? Alright. Okay, jadi seterusnya kita akan buat ulangan kepada surah Al-Bayyinah. Yang kita dah pun belajar, dah pun hafal lah. Patutnya majoriti awak dah hafal surah Al-Bayyinah ni. Jadi kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Okey, jadi itu sahaja. Syukran jazilan. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan rajin-rajinlah baca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.